Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih masih lagi bersama di channel YouTube Cikgu Edrin untuk kelas matematik tahun 4. Jadi minggu lepas kita dah masuk pengenalan untuk bab 1. Jadi hari ini kita akan sambung lagi untuk subtopik yang seterusnya. So, apa yang kita nak bincangkan pada hari ini? Jom kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung lagi menggunakan buku teks tahun 4 yang ini. Okay. Kalau yang menggunakan buku teks digital tu hati-hati untuk download. Takut download yang buku yang lama tu yang 2013. Okay. Ini yang terbaru. Dia adalah KSSR Semakan 2017. Okey, gambar aja yang ini. Okey, baik. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks muka surat 6. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi kelas kita. Okey, kita akan masuk subtopik yang pertama iaitu banding dan susun nombor. Okey, kita lihat dahulu yang ini. Banding dan susun nombor. Kita boleh nampak pada skrin sekarang, ini merupakan gambar peta bagi negeri Sarawak. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, ini adalah bilangan pada tahun 2010 untuk 4 daerah. Daerah yang pertama iaitu daerah Lawas. Okey, sebut sama-sama. Lawas 1105. 1105. Okey, daerah yang kedua Lubuk Antu. Lubuk Antu. Okey, berapa jumlah dia? 24,712. Okey, berapa? 24,712. Seterusnya daerah Bintulu. Berapa jumlah dia? 75,141. 75,141. Dan daerah yang terakhir, daerah Sibu, iaitu 69,711. Berapa jumlah? 69,711. Okey, jadi saya assumekan semua murid-murid boleh sebut angka ini di dalam perkataan. Okey. Soalan yang pertama, ada antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey, tadi kita dah lihat di antara Sibu dan Bintulu mana yang lebih banyak. Kita ambil dua tempat. Okey, ingat bila menjawab soalan, kalau dikata Bintulu dan juga Sibu, lagi dua daerah itu abaikan dahulu, tutup dahulu. Kita keluarkan maklumat bagi dua daerah. Kata penduduk Iban yang mana? Daerah mana yang banyak? Okey. Kita ambil yang pertama adalah 75,141. Okey, yang ini. Dan juga 69,711. Okey, mana yang lebih banyak? Kita lihat pada rumah 10,000. Nak senang lihat pada rumah 10,000. Tak perlu lihat rumah 1,000, rumah ratus, rumah puluh, rumah sak. Ya, sebab kita tengok siapa yang paling banyak. Antara rumah digit 7 dengan digit 6. Digit 7 lebih besar daripada digit 6. Okey, betul. 7 lebih besar daripada 6 lah. Jadi jawapannya apa? 75,144 lebih banyak daripada 69,711. Tapi dia kata bukan nak angka ataupun nilai dia nak daerah mana. Jadi jawapan dia adalah daerah Bintulu.
Okey, kalau dikata berapakah jumlah penduduk Iban, baru awak tuliskan jumlah dia. Jadi jumlah yang paling banyak adalah 75,141. Jelas? Okey. Siapa yang hadir pada hari ini boleh komen nama pada bahagian bawah. Okey, kalau jelas suara tulis jelas, kalau maklumat yang disampaikan ini faham, tulis faham. Okey, ulang lagi sekali. Dikata penduduk Iban yang mana lebih banyak di antara Bintulu dan juga Sibu. Okey, so jawapan dia adalah Bintulu. Kenapa? Sebab jumlah dia 70,000. Ini 60,000. 7 lebih besar daripada 6. Okey, ini senang saja. Okey, soalan B. Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey, apa maksud tertib menaik? Daripada angka yang kecil kepada angka yang besar. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu angka menaik ataupun tertib menaik. Kalau tertib menurun, 5, 4, 3, 2, 1. Jelas? Okey, sekarang kita nak bandingkan keempat-empat daerah. Okey, keempat-empat daerah. So, kita senaraikan empat-empat bilangan penduduk Iban. Okay, yang pertama adalah 1,105. Yang kedua, 24,712. Yang ketiga, 75,141. Dan yang terakhir, 69,711. Apa tertib menaik? Daripada kecil ke angka yang lebih besar. Okey, padam dulu. Okey, sekarang apa angka yang paling kecil? Adalah 1,100. Betul? 1,105. Okay, selesai. Okay, ada 3 lagi bilangan. Antara 24,000, 75,000, 69,000. Okay, mana kita nak lihat? Kita lihat pada rumah puluh ribu. Senang saja. Okay, sebab kita nak buat perbandingan. Okay, ataupun kita nak susun. Lihat pada ini. Okay, angka mana yang paling rendah? Angka 2. Okey, settle. 6 dengan 7. Mana yang paling rendah? 6. Jadi susunan dia adalah, ini nombor 1, 2, 3, 4. Okey. Kita bandingkan digit puluh ribu sahaja. 276. Jadi angka dia berapa? Okey, nilai digit 2 bernilai 20,000 kurang daripada 6. Digit 6, 60,000 kurang daripada 70,000. So, kita bandingkan rumah puluh ribu. Sebab kita nak susun dan tertib menaik. So, apa jawapan dia? Ini jawapan dia. Yang satu tadi kan? 1,105. Kemudian 24,712. Yang ketiga 69,711. Dan yang terakhir 75,141. Daripada angka kecil, okay, paling sedikit sampailah angka yang besar. Okay, tertib menaik. Nampak mudah, tapi disebabkan angka ni semakin bertambah. Maksudnya bertambah apa? Rumah dia bertambah. Dulu kita belajar 10, 10 ratus ribu. Sekarang kita dah masuk puluh ribu. Takut tersalah tengok angka tu, kita tersalah susun, habislah. Okay, hati-hati, jangan confident sangat. Walaupun soalan, senang je kan, senang je susun ni. Kita tengok, salah. Okay, soalan kedua. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Apa permainan dia? Galah panjang. Awak pernah main galah panjang? Ini permainan yang pertama, galah panjang. Lompat tikus. Lompat tikus. Yang ketiga, lompat getah. Dan yang terakhir, batu seremban. Ini galah panjang. Ini galah panjang. Ini lompat tikus. Ini batu seremban.
Dan ini adalah lompat getah. Dia kata permainan tradisional di sebuah daerah. Soalannya, apa soalan dia? Nyatakan permainan yang kurang. Hati-hati, highlightkan, gariskan. Kurang apa maksudnya? Paling sedikit. Tak ramai yang suka permainan ini. Maksudnya kurang. Ada main tapi kurang. Tapi dia kata apa? Lompat tikus atau batu seremban, dia dah kurangkan. Maksudnya antara dua. Lompat tikus, mana lompat tikus? Ni. Dengan batu seremban. Mana yang paling sedikit? Ataupun kurang diminati? Okay, so kita buat perbandingan. Ini bahagian perbandingan. Kita bandingkan digit ribu. Kenapa kita bandingkan digit ribu? Tadi saya kata bandingkan puluh ribu, betul? Tapi disebabkan angka dia dua-dua ni sama. Jadi tak boleh banding lah. Kan? Kalau satu dengan satu. Siapa banyak? Siapa kurang? Tak tahu. Sebab sama. Okay? Jadi kita akan lihat pada rumah sebelahnya. Okay? 1, 3, 1, 4. So kita akan bandingkan. Mana yang paling sedikit? 3 ke 4? Okay, digit 3, okay, digit angka 3 kurang daripada digit angka 4. 4 ni rumah ribu, so 4,000 dengan 3,000. Jadi 13,719 kurang daripada 14,419. Jadi apa permainan yang kurang diminati? Lompat tikus. Yang ini kebiasaannya kalau saya tanda kertas, nama yang tertinggal. Sebab soalan ni kata apa? Permainan apa? Jangan tulis jawapan. Jangan tulis angka. Dia kata, apakah jenis permainan yang kurang diminati? Lompat tikus. Okey, jelas tak setakat ni? Okey, kalau jelas, tekan nombor 1. Kalau kurang jelas, tekan nombor 2. Maksud nombor 2 ni nanti tengok baliklah video ni. Okey? Okey, sekarang kita akan masuk susun nombor dalam tertib menurun. Tadi dalam tertib menaik. Okey, sekarang kita akan buat dalam tertib menurun. Apa maksud menurun? Daripada angka yang besar kepada angka yang kecil. Okey. Apa dekat sini ada? 13,719, 14,419, 15,202 dan 15,367. Okey, sekarang kita akan susun. Tulis nilai paling besar hingga nilai yang paling kecil berpandukan garis nombor. Ini panggil garis nombor. Okey. Ini garis nombor lah. Nombor yang disusun di atas satu garisan. Kita tuliskan nombor yang paling besar dahulu. Apa paling besar? Belakang ni lah. 15,367. Kemudian 15,202. 14,419 dan yang terakhir 13,719. Tertib menurun. Jadi susunan dia macam ni. Okey, tulis nombor yang pertama, angka yang pertama, kemudian koma. Koma, koma. Jelas? Jadi kita buat susunan tertib menurun. Salin angka tu dengan betul. Kalau ada tulis 14, 14 lah. Kalau 13, 13. Okay, lepas salin, letakkan tanda koma, sambung nombor seterusnya. Apa maksud tertib menurun? Nombor paling besar hingga ke nombor yang paling kecil. Okay, apa soalan ni? Tertib menurun. Okay. Ini yang tadi, jawapan tadi. Apakah nombor di tengah jika 14,089 dimasukkan dalam susunan nombor di atas? Kalau nombor ni masuk kat dalam ni. Apakah nombor yang berada di tengah-tengah? Tadi kat atas ni ada 4 digit. 1, 2, 3, 4.
Kalau kita masukkan, dia akan jadi 5 digit. Apakah nombor yang berada di tengah-tengah? Adakah nombor ni? So, kalau kita nak tahu, kita kena susun balik. Okey, masih dalam tertib menurun. Okey, tulis balik. 15,367, 15,202. Okey, antara 14,089 dengan 14,419. Mana yang lagi besar? Ini paling besar, betul? So, tulis 14,419. Baru kita masuk nombor ni. 14,089 dan terakhir 13,719. Okey, soalan ni kata apa? Nombor di tengah. Ni 1, 2. Senang nak tahu, kita buat macam ni. 1, 2. So, ini yang berada di tengah-tengah. Tengah-tengah tu maksudnya balance lah. Sini ada 2 digit. Di sini pun ada 2 angka. Okay? Ada 2 nombor, sini ada 2 nombor. So, yang berada di tengah-tengah adalah 14,419. Okay. Jelas? Jelas? Tekan 1. Okay, soalan nombor 3. 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Okay, tertib menaik. Okay, kita ada 40,298, 52,173, K dan juga 59,000. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Tertib menaik, maksudnya daripada nombor kecil kepada nombor yang besar. Ini tertib menaik, kecil kepada nombor yang besar. Okey, kalau kita masukkan angka ray ni. Okey, angka ray ni. Angka ray. Masukkan dalam K ni. Betul ke salah? Okey, kita masukkan 40,000, 52,171. Sepatutnya kalau kita masukkan ni, tak boleh lah. Kan? Nombor sepatutnya semakin besar. Kalau kita masukkan ni, nombor semakin kecil. Ni 52,173. Tiba-tiba 52,171. Boleh ke? Tak boleh. Okey, kita masukkan pula angka Kim. Saya Kim. 54,001. 54,001. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, kita masukkan 52,173. Kalau kita tulis 54,001. Angka ni besar ke kecil? Besar daripada ni. Dan kecil daripada 59. Okey, Kim boleh. Okey, kalau kita masukkan angka Rina pula. Okey, angka Rina adalah 58,145. Kita masukkan angka dalam ni. Ni 52,173. Ni 58,145. Boleh, maksudnya kecil daripada ni. So, ini pun boleh juga. Okey, siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Kim dan juga Rina. Okay, nilai K mesti lebih besar daripada 52,173 dan lebih kecil daripada 59,000. Maksudnya mesti besar daripada 52,000 dan juga kecil daripada 59,000. So, ada dua lah. Kim dan juga Rina. Kita buat tadi kan? Maknanya nilai K yang betul. Nyatakan nilai lain yang mungkin bagi K. Boleh tak apa-apa nilai? Boleh. Yang penting mesti besar daripada 52,173 dan kecil daripada 59. Okey, cuba kita teka. Boleh tak kita masukkan 55,555? Boleh tak? Boleh. Dia masih duduk dekat sini. Apa-apa, selagi jangan. Boleh tak kita masukkan 59,001? Boleh tak? Tak boleh.
jawapan dia mesti kecil daripada 59,000. Ni dah lebih dah, 59,001 lebih. Maksud dah terkeluar. Dia mesti duduk dalam julat tu. Di antara dua tu. Kalau lebih daripada tu, salah. Kurang daripada 52,173 pun salah. Okey, boleh dapat? Jelas? Okey, kita akan masuk subtopik yang kedua. Sikit je saja ni. Nombor genap dan juga nombor ganjil. Ni kita dah belajar. Nombor genap dan juga nombor ganjil. So, darjah 4 ni, okay, kita tengok ni dekat airport. Siapa pernah naik dekat KLIA 2? Okay. Apa nak dia cakap? Ayah, mengapakah susunan nombor itu bukan dalam urutan satu-satu? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 tak. Tapi kalau kita boleh lihat dekat atas ni, yang belah mengada di sini, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ni belah mana tapi satu bahagian lah, mungkin ke sana kot. Okay, satu bahagian lagi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ayah dah cakap apa? Nombor itu disusun dalam nombor ganjil dan juga nombor genap. Jadi mana satunya nombor ganjil, mana satunya nombor genap? Semua nombor genap ada dalam sifir 2. Okay, sifir mesti hafal. Okay, dalam matematik sifir wajib hafal. Lagi sifir 2, senang je sifir 2 kan. So kita tambah 2, 2, 2, 2. Ini merupakan nombor ganjil dan juga nombor genap. Okey, nombor ganjil maksudnya 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. So kita tambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Ini pun tambah 2 juga. Tapi 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6 dan seterusnya. So, nombor genap merupakan gandaan 2 ataupun sifir 2. Tapi untuk nombor ganjil adalah selain daripada nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Selain daripada itu merupakan nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang manakah nombor genap atau nombor ganjil? Nombor 13 ke nombor 18? Mana nombor genap, mana nombor ganjil? Kita tengok nombor 13 dahulu. Cara dia macam mana? Macam ni. Bahagi dengan 2. 13 bahagi 2. Sifir 2 kan? Harap sifir 2 ni dah ingat dah. Jangan tak ingat lagi. Okay? Nanti balik sekolah nanti ataupun dekat rumah, ulang kaji balik sifir 2. Sifir 2 ni tak boleh dah. Kalau tak tulis balik 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kali 2, 12. So 1 tolak 1 sifar, 3 tolak 2, 1. So 1 ada baki. So bila kata ada baki, bermakna 13 ini merupakan nombor ganjil. Nak mudah bagi dengan 2 je. Apa-apa nombor bahagi dengan 2. So 13 merupakan nombor ganjil. 18? Nombor 18 merupakan nombor genap. So bahagi dengan 2. Ada kan sifir 2 jawapan 18? Ada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, 18. 1 tolak 1 sifar, 8 tolak sifar, sifar. So, tiada baki. So, nombor 18 merupakan nombor genap. Nombor genap dan juga nombor ganjil. Boleh? Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. Okay, tips dia apa? Ini tips paling mudah. Kalau nombor ganjil yang berakhir dengan nombor 1, 3, 5, 7 dan 9 merupakan nombor ganjil. Kalau berakhir dengan nombor sifar
2, 4, 6, 8 merupakan nombor genap. Tips ni sila salin dan tolong ingat. Nama pun tips. Maksudnya membantu kita untuk menyelesaikan soalan matematik. Okey, ini contohlah. Kalau kata nombor genap dan nombor ganjil melibatkan angka ribu, angka besar lah. Bukan saja angka sar, angka puluh. Okey, maksudnya bahagian lelaki ni semua merupakan nombor genap. Okey. Yang bahagian budak perempuan ini, pelajar perempuan ini merupakan nombor ganjil. Tengok ni. Angka yang berakhir 9, 7, 1, 3. Kalau 6, 8, sifar ni merupakan angka ataupun nombor genap. Okey, genap dan juga ganjil. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dalam buku teks ni boleh buat latihan muka surat 8 yang uji diri tu. Okey, buat soalan nombor 1 sampai nombor 4. Okey, dan juga muka surat 10. Bahagian uji diri juga soalan nombor 1, 2 dan 3. Okey. Buku teks muka surat 8 dan juga muka surat 10 boleh buat soalan uji diri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak masih setia sampai akhir kelas. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama untuk kelas matematik tahun 4. Okey, pastikan buat latihan sebab matematik bukan sahaja untuk kita faham saja, untuk lagi kita faham berdasarkan daripada latihan yang kita buat. So, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.